Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah. Pertamanya kita rafa'kan rasa syukur kita ke hadrat ilahi. Dengan izin dan limpahan kurniaannya, kita masih lagi diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam. Walaupun kita sekarang dalam keadaan diuji dengan wabak COVID-19. Center sikit. Baik. Jadi teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat kepadanya. Jangan sekali-kali berputus asa dan kita lemah keyakinan dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan ke atas kita, bahkan ke atas seluruh dunia yang sekarang ini berhadapan dengan wabak COVID-19. Baik, InsyaAllah sebagaimana yang dimaklumkan semalam, bermula 14 April sehinggalah 22 April kuliah Maghrib dalam talian secara online. Kita akan membaca dan mengambil pelajaran daripada kitab Bidayatul Hidayah, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Selepas mana semalam kita mengkhatamkan kitab Ayyuhal Walad sebanyak 25 nasihat. Baik, kepada sahabat-sahabat, teman-teman, rakan-rakan, para ustaz dan asatizah, alim alamah semua yang bersama-sama sedang menonton, boleh sebarkan lagi pautan FB Live ini secara langsung ini ke seantero dunia, ke seluruh ceruk-ceruk yang ada. Mudah-mudahan lebih meluaskan lagi jaringan media sosial kita ini untuk kita berdiskusi kitab yang sangat baik yang dinamakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, iaitulah Bidayatul Hidayah, permulaan bagi jalan hidayah. InsyaAllah kitab ini secara ringkasnya ada 3 bahagian. Satu, adab melaksanakan perintah Allah, ketaatan. Yang kedua, adab dalam kita meninggalkan maksiat, dosa. Dan yang ketiga, adab kita dengan Allah serta pergaulan dengan manusia, makhluk. Jadi 3 bahagian saja. Walaupun 3 bahagian, tapi cukup terperinci. Namun tidaklah setebal kitab Tasawuf Al-Imam Al-Ghazali yang lain, iaitulah Ihya Ulumuddin ataupun Minhajul Abidin. Dia adalah lebih ringkas. Dinamakan pun Bidayatul Hidayah, permulaan. Maka basic. Dan mudah-mudahan kita berada dalam keadaan terus memohon hidayah Tuhan dan berada dalam keadaan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ke akhir hayat kita. Dan kita pun sehari semalam tidak kurang daripada 17 kali kita minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah menerusi bacaan surah Al-Fatihah ayat yang ke-6 yang menjadi rukun kita di dalam semayang solat fardu. Tak kurang 17 kali sehari semalam. Walaupun alhamdulillah sekarang kita adalah seorang yang Muslim, yang beragama Islam, diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam, namun tetap tak kurang 17 kali. Kerana apa? Kerana nak menyatakan hidayah ni satu nilai yang sangat besar, yang membezakan di kalangan manusia, sama ada yang beriman ataupun yang kafir. Yang kedua, nak istiqamah dengan hidayah ni bukan benda yang mudah. Sebab itu kena senantiasa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Setiap rakaat, setiap semayang menunjukkan tak kurang daripada 17 kali kita memohon kepada Allah untuk mendapat hidayah dan dikekalkan dalam hidup. Ini hari yang pertama kita bincang kitab Bidayatul Hidayah, maka kita akan tengok muqaddimah, pendahuluan kitab ini.
di mana Al-Imam Al-Ghazali menyatakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ini terjemahan bagi Bismillahirrahmanirrahim lah. Kemudian segala puji bagi Allah, sebenar-benar pujian, selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluk, penghulu penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada ahli keluarga baginda dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Baru masuk kepada tadi itu adalah muqaddimah dari sudut memulai akan ucapan. Biasa memulakan dengan bismillah, kerana setiap perkara yang tidak dimulakan dengan bismillah maka terputus barakahnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta' wa fi riwayatin fa huwa ajzam. Mana-mana urusan yang baik yang tak dimulakan dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka terputus barakahnya. Dan kemudian hamdalah, puji bagi Allah, kemudian selawat dan salam ke atas baginda, ahli keluarga baginda, para sahabat dan sekalian pengikut-pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini antara adab dalam kita memulai sesuatu ucapan pada permulaan dia. Kemudian Imam Ghazali pun kata, ketahuilah wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu, yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Seandainya engkau berminat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba dan mendapatkan kemegahan dan terkemuka, yakni masyhur di kalangan kawan-kawan, dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu untuk mendapatkan habuan harta dunia. Maka penjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu porak-poranda, dan guru yang mengajarmu adalah dikira menolongmu dalam membuat maksiat, dan ia juga akan merasakan kerugian. Poin pertama sekali dalam mukadimah ni, Imam Ghazali dah bagi nasihat, dah tegur, pastikan menuntut ilmu bukan semata-mata yang disebutkan tadi itu. Bukan kerana nak tunjukkan dia paling pandai sekali di antara orang lain. Bukan kerana nak mendapatkan kemasyhuran. Bukan kerana nak mendapatkan habuan dunia. Kalaulah niat ini dalam kita menuntut ilmu, maka dia kata, inilah yang membinasakan kita. Kita telah menjual agama kita. Kita membinasakan masa depan akhirat kita. Na'udzubillahi min zalik. Maka kita kena perbetulkan dan memperbaharui niat kita senantiasa, supaya ilmu yang kita tuntut ini untuk kita lebih dekat kepada Allah, menjadi hamba-Nya untuk beramal akan segala titah perintahnya dan meninggalkan akan segala larangannya. Ketika ini guru yang mengajarmu itu laksana seorang yang menjual pedang kepada perompak, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Artinya, sesiapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat walaupun hanya dengan setengah kalimah, maka orang itu dikira berkongsi di dalam melakukan maksiat tersebut. Kalau guru tu bantu kamu, niat dia pun sama, dia tak tahu kamu adalah orang yang hanya mencari dunia, nak habuan dunia, nak kemasyhuran, dia bagi lagi kamu dah akan ilmu, sedangkan dia dah tahu kamu buat salah, dia dikira membantu kamu buat maksiat. Maka dia pun sama. Dan jikalau niatmu itu dalam mencari ilmu untuk mencari keredaan Allah Ta'ala dan mencari hidayah, ini niat yang betul. Bukan semata-mata untuk pandai bercakap. Sekarang ni orang hanya nilai asal pandai bercakap saja. Itu salah satu. Pandai bercakap bonus tapi dia bukan penentu kepada seorang tadi itu alim ataupun tidak. Hanya bonus. Kalau bukan semata-mata untuk pandai bercakap, dan hendaklah engkau bergembira kerana para malaikat telah mengembangkan sayapnya apabila engkau berjalan, dan ikan yang ada di dalam laut semuanya meminta ampun bagimu apabila engkau berjalan. Ini semua ada dalam hadis Nabi SAW yang sekian banyak. Malaikat memayungi kita dengan sayap. Haiwan-haiwan, bahkan ikan-ikan di lautan turut meminta keampunan kepada Allah. Diturunkan ketenangan, diberikan akan limpahan kurnia. Banyak sangat hadis berkenaan dengan menuntut ilmu. Siapa yang keluar menuntut ilmu, siapa yang keluar daripada rumahnya, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi, siapa yang keluar daripada rumahnya semata-mata untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia dikira pahalanya sebagai orang yang berjuang jalan Allah hatta yarji'a, sehinggalah dia kembali balik. Sehingga dia kembali balik. Tak kisah sejauh mana, sama ada kita menuntut ilmu di kampus-kampus dalam negara atau luar negara, sepanjang kita keluar tu, kita dikira fahuwa fi sabilillah.
Dengan niat yang betul, mendapat pahala yang begitu banyak. Tetapi sebelum itu, hendaklah engkau ketahui bahawa hidayah itu adalah buah daripada ilmu. Hidayah ni buah daripada ilmu. Dan bagi hidayah itu ada bidayah, ada permulaannya. Dan ada pula nihayah, iaitulah kesudahan dia. Dan ada yang zahir dan ada pula yang batinnya. Dan engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah, yakni perakhiran hidayah. Dan engkau tidak akan dapat menyelami batin hidayah, kecuali setelah engkau selesai daripada menyempurnakan segala urusan yang berkaitan dengan zahir hidayah itu. Di dalam kitab ini yakni Imam Ghazali sebutkan bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju hidayah, supaya engkau cuba mengamalkannya pada dirimu dan supaya engkau dapat menguji hatimu. Seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepadanya, yakni kepada hidayah, dan nafsumu mahu mengikuti arahannya, dan dia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, yakni kita sama-sama dapat konsisten untuk mencari hidayah Tuhan, beramal, kita berusaha, maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah. Niat yang kita jaga, usaha yang kita laksanakan sungguh-sungguh, pengorbanan, konsisten, istiqamah, kita bukan sekadar lagi hidayatul hidayah, kita akan melalui jalan insya-Allah sampai kepada nihayatul hidayah, perakhiran atau kemuncak kepada hidayah tersebut. Hingga engkau mampu mengharungi lautan ilmu yang luas itu. Tetapi jikalau engkau mendapati hatimu sudah tidak memberi perhatian kepadanya, hati pun dah tak nak kepada hidayah, tak kisahlah. Kerana hati sudah apa? Sudah terpengaruh pada dunia. Nak tahu berjaya seorang tu ke tidak, hati dia hanya meletakkan benchmark, dia punya kayu ukur kepada materialistik sahaja. Yang ada rumah besar, yang ada kereta besar, itulah orang berjaya. Adapun orang yang biasa-biasa, dia tak pandang. Walhal mana tahu, mungkin dari sudut amalan, orang yang biasa-biasa tadi itu lebih dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nafsumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintah Tuhan. Lambat semayang pun lambat, baca Quran pun banyak mengeluh. Baru baca 3 ayat, 5 kali nguap. Dah duduk dalam rumah, dalam tempoh PKP, tak tahu nak buat apa, bosan lah, habis idea lah. Dah habis Quran ke belum? Belum lagi. Nampak? Nafsu kita tadi itu mana? Maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk, yang hanya mau menipu engkau dengan bermacam-macam tipu helahnya, sehingga engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan. Syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan, padahal engkau mengira bahawa engkau telah berbuat kebaikan. Kita rasa buat baik dah, ialah menuntut ilmu. Tapi sebenarnya kita telah termasuk peringkat syaitan. Kerana apa? Kita belajar tapi tak beramal. Kita belajar tapi hanya mau kemasyhuran. Kita belajar tapi akhir sekali kita lawan perintah agama. Maka kita rasakan kita belajar tu bagus. Tapi implementasinya kita tidak menjadi hamba Allah. Maka sebenarnya kita dah termasuk ke dalam tipu daya syaitan. Maka dengan itu syaitan telah berjaya memperdayakan kau, dan ia telah berjaya mengumpulkan engkau bersama-sama dengan golongan yang disebutkan di dalam ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, maukah kamu aku khabarkan dengan orang yang sebenarnya mendapat kerugian di dalam usaha mereka, iaitu orang yang telah mensia-siakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka telah berbuat baik. Suratul Kahfi ayat 103 dan 104. Ketika itu syaitan sangat pandai mengajak engkau akan kelebihan ilmu dan darjat para ulama, dan ia mengajak engkau beberapa kelebihan mencari ilmu yang telah disebut di dalam hadis dan juga perkataan para ulama. Sedangkan syaitan dengan sengaja melupakan engkau daripada seumpama sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, manis dada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya, amalannya tidak bertambah, maka ia hanya bertambah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Dan syaitan juga melupakan kau daripada sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Maksudnya orang yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat nanti ialah orang yang alim, yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Nauzubillahi min zalik. Riwayat At-Tabrani daripada Abu Hurairah.
Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa mengajarkan kepada umatnya satu doa, iaitulah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, dan daripada hati yang tidak khusyuk, dan daripada amalan yang tidak diangkat, yakni yang tidak diterima, dan daripada doa yang tidak didengar, yakni yang tidak dimakbulkan. Hadis riwayat Imam Ahmad daripada Anas. Dan syaitan juga melupakan kau daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimaqarida min narin fakultu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Maksudnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melalui pada malam aku diisrakan, yakni pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, dengan satu kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting yang diperbuat daripada api. Maka aku bertanya, siapakah kamu ini? Yakni golongan yang mengguntingkan lidahnya daripada gunting api tadi. Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi kami tidak melakukannya. Dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, sedangkan kami pula mengerjakannya. Riwayat Ibnu Hibban daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi ini semua peringatan-peringatan daripada Al-Imam Al-Ghazali tentang dalam keadaan kita mencari ilmu, pertama niat kita kena betul. Yang kedua, jangan hanya mencari ilmu tapi tidak memberikan manfaat. Dengan kita tidak mengamalkan ilmu, bahkan kita sendiri cakap tak serupa bikin. Jangan. Sebab itu ilmu ni bukan untuk kita nak berdebat, bukan untuk kita nak membebel. Ilmu ni adalah untuk kita, semakin kita kenal, semakin kita tahu, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita seronok buat ketaatan, dan semakin kita takut untuk mendekati akan perkara-perkara dosa dan maksiat. Nah, sebab itu hati-hati, niat kena betul dan pastikan usaha ke arah yang betul. Maka berhati-hatilah engkau wahai saudaraku daripada tipu muslihat syaitan, dan janganlah engkau tunduk kepada tipu dayanya. Syaitan sangat pandai memerangkap engkau dengan menyetujui engkau mencari ilmu. Kamu nak cari ilmu, boleh, tak kisah. Syaitan pun tak kisah. Padahal sebenarnya dia telah perdayakan kau. Walhal sebenarnya kita yang tertipu. Dengan memesongkan niat kamu, maka celaka bagi si jahil. Sekali celaka kerana dia tidak mahu belajar, dan celaka bagi si alim 1000 kali celaka apabila tidak mengamalkan ilmunya itu. Yang tak nak belajar pun kecelakaan pada dia kerana dia sendiri tak nak menempuh jalan mencari hidayah. Yang dah belajar tetapi tidak mahu beramal dengan niat yang salah pun lagi-lagilah celaka. Kerana apa? Kerana dia akan dipersoalkan ilmu dia untuk apa yang dia belajar tadi. Dan ketahuilah bahawa manusia di dalam menuntut ilmu ini terbahagi kepada 3 bahagian. Manusia dalam tuntut ilmu ni ada 3 bahagian. Pertama, orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhirat. Maka dia tidak berminat dengan mencari ilmu kecuali hanya mendapatkan keredaan Allah dan negeri akhirat. Maka orang ini termasuk dalam golongan orang yang beruntung. Kalangan pertama ni bagus, okey. Golongan kedua, orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera di dunia dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda, sedangkan dia sendiri menyedari hal ini. Dia tahu benda ni tak molek tapi nak cari juga, dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya. Maka orang ini adalah berada di dalam golongan yang berbahaya. Jikalau dia mati sebelum sempat bertaubat, dibimbangi ia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, yakni pengakhiran yang tak elok. Kemudian urusannya terserahlah kepada kehendak Allah kalau mahu dimaafkan atau diseksa. Tetapi kalau dia mendapat taufik sebelum matinya, lalu dia bertaubat dan sempat mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, dan sempat pula membuat pembetulan terhadap apa yang tercedera dan tercuai, yakni kesilapan dia yang sebelum pada ini, maka bolehlah dia dikumpulkannya bersama golongan yang beruntung. Kerana orang yang bertaubat daripada dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa, kerana telah diampuni dosa dia. Jadi orang golongan kedua ni, dia nak juga cari dunia, nak habuan, nak pangkat, kemasyhuran. Dia tahu benda tu tak elok. Tapi hati dia tadi tu ke arah nak juga keuntungan segera. Kerana apa? Kerana hati dia tadi tu dalam keadaan lalai. Kalau dia tak sempat bertaubat, bimbang dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, pengakhiran yang tak elok. Maka terserahlah pada Allah di akhirat kelak sama ada Allah Ta'ala nak ampunkan ataupun nak menyeksa dia. Tapi kalaulah
dia sempat bertaubat, dan dia sempat beramal memperbaiki balik akan kesilapan dia yang lama, insya-Allah dia sama sebagaimana golongan yang pertama yang telah disebutkan tadi. Baik, golongan yang ketiga, orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda dan bermegah-megah dengan kedudukan dan merasa bangga dengan ramai pengikutnya. Dia menggunakan ilmu yang dituntut itu untuk mencapai segala hajatnya dan untuk mengaut keuntungan dunia. Niat dia salah dalam dia tuntut ilmu tadi. Walaupun demikian, dia masih terpedaya lagi dengan sangkaannya bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, kerana dia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama. Dia bercakap seperti percakapan ulama dan berpakaian seperti pakaian ulama, padahal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan haloba dalam menghimpunkan kekayaan dunia. Orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang yang binasa, jahil dan tertipu dengan helah syaitan, dan sangat tipis harapan untuk ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia telah menyangka bahawa dirinya termasuk di dalam golongan orang yang baik. Padahal ia telah lupa akan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu berkatakan sesuatu sedangkan kamu tidak amalkan dia? Surah Al-Asaf ayat kedua. Dia ceramah itu, ceramah ini, beritahu itu, beritahu ini, tapi dia sendiri tak beramal dengan apa yang dia tahu dan dia cakapkan tadi. Akan ditanya oleh Allah. Dan orang ini sebenarnya termasuk dalam golongan yang dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usu'. Selain daripada dajjal, Nabi kata ada satu perkara yang sangat aku bimbangkan lebih daripada dajjal. Lebih Nabi bimbang daripada dajjal lagi. Maka sahabat pun bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda menjawab yang bermaksud, mereka ialah ulama yang su', yakni ulama jahat. Ulama yang su' macam mana? Menjual akhirat demi habuan dunia. Niat dia salah. Zahirnya nampak macam ulama, tetapi batinnya itu adalah jauh sama sekali daripada sikap dan akhlak seorang ulama tersebut, hanya untuk mengumpulkan kekayaan dunia, habuan, pangkat dan pujian semata-mata. Dajjal itu tujuannya sudah jelas untuk menyesatkan manusia. Tetapi ulama su', ulama jahat ini, walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain daripada cinta dunia, namun dan amal perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Kerana amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya. Dan orang ramai lebih mudah tertarik dengan perbuatan ulama su' daripada perkataan mereka. Maka apa yang dapat dirosakkan oleh ulama su' ini dengan perbuatan mereka adalah lebih banyak daripada apa yang dapat dibaikkan oleh lidah mereka. Orang yang jahil sebenarnya belum berani menghimpunkan dunia banyak-banyak, kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama su' ini. Bila mereka yang zahir macam ulama, walhal niatnya yang terpesong, memperagakan pakaian macam ulama, tapi dia sendiri yang merosakkan dunia, merosakkan agama, maka orang lain yang jadi tak berani nak cerita bab agama ni, dia pun dah berani dah. Orang lain daripada tak berani nak menghimpunkan harta benda dunia sekian banyak, dah berani. Tentu dia buat, dia tu siapa? Zahirnya nampak macam asatizah ulama, tapi rupa-rupanya mereka yang bukan. Hakikat dia adalah ulama usu'. Namun begitu nafsu ammarah, ulama su' ini selalu membisikkan di telinga mereka bermacam-macam angan-angan dan membisikkan kepadanya bahawa dia telah banyak menabur jasa di kalangan manusia sehingga dia layak untuk menerima bermacam-macam anugerah daripada Allah. Ini dia tertipu dengan bisikan syaitan. Nafsunya juga menkhayalkan kepadanya bahawa dia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain. Dah mula rasa ta'anjub, dah mula rasa sum'ah, nak angkat diri sendiri. Orang lain semua tak bagus, dia seorang je bagus. Hampa buat apa? Kau ada apa? Macam contoh kan? Wahai para penuntut, maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama, dan hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk di dalam golongan yang kedua. Kerana banyak sekali orang yang lalai yang telah diragut oleh kematian sebelum dia sempat bertaubat, lalu rugilah dia. Dan jangan sama sekali engkau termasuk ke dalam golongan yang ketiga. Maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan yang tidak diharapkan dapat diselamatkan atau diperbaiki lagi. Maka apabila engkau bertanya, apakah itu bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju hidayah, untuk dapat aku mencubanya bagi diriku, maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah taqwa yang zahir, dan nihayatul hidayah, kesudahan jalan hidayah itu adalah taqwa yang batin.
dan syurga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menjadikan dirinya untuk bertakwa. Dan takwa itu terbahagi kepada dua. Yang pertama, menjunjung segala perintah Allah, kita melaksanakan ketaatan. Yang kedua, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan segala kemaksiatan. Maka dalam kitab ini, saya iaitulah Imam Ghazali menyatakan akan sebutkan kedua-dua bahagian ini dengan serba ringkas. Itu mukadimah Imam Ghazali yang sebelum kita bincang akan ilmu tadi, dia menegaskan dan memberi peringatan serta nasihat supaya kita jaga niat, perbarui balik niat kita, jaga niat kita supaya dalam kita menuntut ilmu ni, kita kena sedar ada 3 golongan. Satu golongan yang menuntut ilmu untuk akhirat, satu golongan yang menuntut ilmu untuk dunia, dan dalam masa yang sempat taubat ataupun tidak. Satu lagi golongan yang ketiga, yang memang golongan yang celaka, iaitulah semata-mata untuk mendapatkan habuan dunia. Dia bukan untuk akhirat. Dia menjual agama dia adalah untuk dia memperoleh kesenangan, habuan, kenikmatan, pengikut, pujian, kedudukan di dunia ini. Bukan untuk dia nak beramal ataupun nak menambahkan lagi amalan dia, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini peringatan mukadimah. Sebelum masuk kita bincang apa itu ilmu, niat kita nak mencari ilmu ni apa. Nah, maka kalau ada sebelum daripada ni ada niat yang agak terpesong sikit, kita perbetulkan. Sebab itu kita kena senantiasa tajdid niat, memperbaharui niat, kerana syaitan ni dia akan ganggu niat kita. Niat ni kalau dah terpesong, dah mula lari daripada landasan sebenar, maka sia-sia saja amalan kita tersebut. Sebab itu kita kena senantiasa. Dan dalam kita nak menjaga niat ni, kita kena beramal dengan mungkin doa-doa yang boleh melindungi kita daripada bisikan syaitan. Contohnya bacaan 3 kul, kita baca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi lah perkara-perkara yang ada kalau kita cari dalam hadis-hadis Nabi SAW dan sunnah baginda, dalam kita nak menjauhi daripada tipu daya syaitan tersebut. Baik, kita masuk bahagian yang pertama. Ada adab melaksanakan ketaatan. Ketahuilah olehmu bahawa perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu ada yang fardu, yakni wajib, dan ada yang sunat. Yang fardu ialah modal, iaitulah asas perniagaan. Fardu ni modal, asas perniagaan. Dan dengan modal ini kita akan selamat. Sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan. Dan dengan keuntungan ini kita akan mendapat beberapa darjat kelebihan. Nampak tak? Imam Ghazali pun mengingatkan kita antara fardu dengan sunat, wajib dengan sunat. Yang wajib tu modal, itu asas. Jangan sampai kita mengejar sunat tapi bab-bab wajib ni kita tinggal. Ini selalu bila masuk Ramadan selalu kita diperingatkan. Kenapa boleh kita berlumba-lumba nak berjemaah secara ramai-ramai untuk solat tarawih, tapi kenapa solat fardu kita agak kurang untuk berjemaah? Ini kadang-kadang terpedaya. Tapi sekarang ni, tahun ni, pada awal Ramadan ni, dah kita PKP semayang kat rumah je lah. Tak ada di masjid dah. Tak tahulah, wallahu alam, adakah selepas 28 akan selesai PKP ataupun berterusan, wallahu alam. Tapi nampak gayanya, sahabat-sahabat semua boleh agak dah nampak gayanya macam mana. Tak nak cakap lah. Tapi kita doakan yang terbaik. Jadi nak katanya, yang wajib tu asas. Selesai wajib, selamat. Tapi nak untung, jangan hanya selesaikan yang wajib. Kena perbanyakkan amalan-amalan yang sunat juga. Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Yang ini maksudnya hadis ni hadis kursi. Ma taqarraba ilayya mutaqarribun bimithli ada'i ma maftaradtu alaihim wa la yazalu al-abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa lisanuhu alladhi yantiqu bi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Maksudnya apa? Allah Ta'ala berfirman, yakni di dalam hadis kursi, tidak ada suatu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepadaku dengan seumpama mereka melakukan ibadah yang aku fardukan ke atas mereka. Ini pertama sekali. Dan sentiasa seorang hamba menghampirkan diri kepadaku dengan menambahkan amalan yang sunat-sunat setelah mereka melakukan yang fardu, sehingga aku mencintainya. Maka apabila aku, yakni Allah, telah mencintainya, maka akulah pendengaran yang ia mendengar dengannya, dan akulah penglihatan yang ia melihat dengannya, dan akulah lidahnya yang ia bercakap dengannya, dan akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah. Maksudnya apa? Seluruh anggota dia tadi tu, mata,
mata, telinga, tangan dan kaki dia tadi tu, bila Allah Ta'ala dah kasih dia, yakni dengan dia berusaha menjaga perkara fardu dan memperbanyakkan amalan sunat, seluruh anggota dan panca indera dia tadi, apa sahaja yang dilakukan adalah semata-mata untuk mendapat redha Allah dan mengumpulkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan jauh daripada perkara-perkara maksiat dan perkara-perkara mungkar. Dan engkau, wahai penuntut ilmu, tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah kecuali dengan menguasai hati dan seluruh anggotamu pada sekalian masa dan nafasmu, bermula dari pagi sampai ke petang. Kena kawal hati kita, kawal jiwa kita. Jangan sampai jiwa kita tadi tu tunduk kepada nafsu. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu, dan dia menilik segala yang ada dalam zahir dan batinmu, dan dia mengetahui segala masamu, lintasan hatimu, dan segala langkah-langkahmu, dan segala diammu dan gerakmu. Dan sama ada engkau bergaul dengan orang ramai atau engkau duduk bersendirian, sebenarnya engkau sentiasa di dalam perhatian Tuhanmu. Maka tidak diam sesuatu yang diam di alam alam yang nampak oleh manusia, dan alam malakut, alam yang tidak nampak oleh manusia, dan tidak bergerak segala bergerak kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi itu, melihat dan mengetahuinya, seperti firman-Nya, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dan artinya, dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Surah Al-Mu'min ayat 19. Manusia takkan dapat nak menipu Tuhan. Walaupun kita mampu berpura-pura di hadapan manusia dengan memperagakan zahir anggota kita akan suatu perkara yang tampak baik, tapi Allah Ta'ala tetap tahu apa yang di sebalik hati kita, niat kita dan jiwa kita tersebut. Dan firman-Nya lagi, فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Maksudnya Allah mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi lagi. Surah Taha ayat 7. Maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu, baik zahir ataupun batin, seperti beradabnya seorang hamba yang hina, yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adab sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang dia larang, dan jangan sampai engkau ada di tempat yang dikehendakinya kehadiranmu, dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali bila engkau aturkan masamu baik-baik. Kita yang susun masa kita, dan engkau susunkan wiridmu, bacaanmu, zikirmu daripada waktu pagi hingga ke petang. Maka dengarlah baik-baik, kerana aku akan menyebutkan segala yang disuruh oleh Tuhanmu, bermula dari engkau bangun tidur di awal waktu pagi sampai kepada engkau kembali ke tempat tidurmu pada hari yang berikutnya. Ini pengisian cara Imam Ghazali menceritakan apa yang disusunkan pengisian dalam kitab Bidayatul Hidayah tadi tu. Yang paling penting, adab tadi tu bukan sekadar berpura-pura pada zahir kita, tetapi adab kita dengan Allah. Allah Maha mengetahui. Jadi kena jaga zahir anggota kita, dan kena jaga hati kita supaya apa? Kita tidak berada pada tempat yang ditegak oleh Allah untuk kita melakukan sesuatu. Jangan sampai kita melakukan maksiat, itu maksudnya kita berada pada tempat yang ditegak oleh Allah. Baik, kita mula masuk bahagian pertama dah ni. Adab-adab yang dalam ketaatan. Adab-adab dalam ketaatan ni ada 13. Nanti kita malam ni masuk 3 saja. Kita habiskan mukadimah dan kita akan masuk 3 sahaja. Adab yang pertama, ada adab bangun dari tidur. Sebab dia kata, dia akan sebut adab ni bermula bangun daripada tidur awal pagi. Hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar. Jangan sampai dah subuh. Dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu, baik di hatimu dan di lidahmu. Bangun pagi tu kita baca doa ke tidak? Paling simple, yang paling ni baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ke ada yang lupa? Jangan lupa, malu ke pelajar-pelajar pasti lagi pandai baca doa bangun tidur. Dan bacalah doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ditambahnya lagi doa asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu wa sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Itu doa yang panjang sikitlah. Kalau kita tak mampu nak baca doa yang panjang itu, cukup kita baca doa yang biasa kita baca. Tapi kalau kita nak beramal pun boleh.
kita cari doa ni ataupun kita kitab Bidayatul Hidayah kita print, kemudian kita tampal kat tempat katil kita, dinding kat tempat katil kita tidur atau tempat kita tidur, maka bangun pagi kita pandang baca. Kalau nak baca panjanglah. Dan ada lagi sambungan doa tadi. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yaumi ila kulli khairin wa na'udzubika an najtariha fihi su'an aw najurruhu ila muslimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur wa nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Kesimpulan dia, kita doa ni kita mohon kepada Allah supaya jadikan hari yang kita bangun ni membawa kebaikan. Dan kita berada dalam keadaan kebaikan dan kita jauh daripada segala keburukan dan kita daripada melakukan segala keburukan. Itu doa kita. Bangkit tidur ni ada mind setting kita. Pertama, engagement kita dengan Tuhan. Sebab itu kita puji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Kita engagement. Jadi kita bangun tadi tu ada mind setting kita, engagement dengan Tuhan. Kita ada satu rangsangan motivasi, kita bangkit dengan nikmat daripada Allah, dan kita ada satu apa kita panggil satu semangat, iaitulah menjadikan hari ni hari yang baik. Ada positive thinking. Cakap orang putih gitu. Pemikiran positif. Supaya apa? Kalau kita positif pada pemikiran kita, perjalanan hidup kita ni akan baik. Tapi kalau kita bangun pagi, Allah, dah lesu. Nak ibadah pun rasa lesu, nak buat baik pun rasa malas, nak buat aktiviti pun rasa lemah badan. Tapi kalau kita dalam keadaan kita tengah positive thinking, ada rangsangan, ada motivasi, kita punya kecergasan tadi tu luar biasa. Luar biasa, Pak. Tak percaya? Terai amalkan esok pagi dan kekalkan setiap hari. Bangun dalam keadaan positive thinking, ada motivasi dan ada engagement kita dengan Tuhan. Jadi kita punya hala tuju hidup dalam keadaan adanya, kita panggil big why. Orang yang suka buat sales, marketing ni big why. Niatlah tu kita punya satu rangsangan. Tu adab pertama. Bangkit daripada tidur, baca doa. Baik. Yang kedua, adab-adab masuk ke tandas. Ni pun ada. Apabila engkau mahu masuk ke dalam tandas untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kakimu yang kiri. Dan ketika engkau keluar daripada tandas, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Ini protokol. Ini disiplin. Masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah dan Rasul-Rasulnya. Jangan bawa mushaf dalam tandas. Zaman sekarang kalau ada handset ada software mushaf Quran, kena padamkan. Jangan ada di skrin, paparan skrin itu tulisan-tulisan ayat Quran ataupun kita buka mushaf. Padamkan kita selesai. Dan jangan pula engkau masuk ke dalam tandas dengan keadaan tidak menutup kepala atau tidak berkasut. Yang ni biar dalam keadaan ni adablah kasut supaya kaki kita tu tak kotor. Kalau tak pakai kasut yang khusus untuk tandas, pastikan tandas tadi itu senantiasa yang bersih. Dan baca olehmu ketika hendak masuk ke dalam tandas akan doa. Apa doa masuk tandas? Jangan lupa, malu ke pelajar pasti kalau lupa lepas PKP masuk pasti balik. Doa dia, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minar rijsi wan najisi wal khabithi wal mukhbisi wasyaitanir rajim. Ataupun doa yang biasa kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Kita minta lindung daripada Allah, daripada syaitan laki, syaitan perempuan. Ini disebutkan lagi daripada najis yang kotor dan juga daripada perkara-perkara yang tak elok. Perkara-perkara yang keji. Dan ketika engkau keluar daripada tandas, dah keluar tu, jangan lupa baca doa. Jangan baca dalam tandas. Tadi nak masuk pun jangan dah masuk baru baca. Sebelum masuk baca. Dah keluar baca. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni adza ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Ataupun ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni adza wa afani. Tak ingat juga, ustaz payah nak ingat dah tua-tua ni. Doa panjang-panjang tak ingat juga. Ghufranaka, selesai. Kalau tak, kita keluar tandas, depan tandas tu kalau ada dinding, tampal doa tu. Panjang sikit tak apa. Kita boleh baca. Tak bazir masa. Tak sia-sia, tak rugi, dapat pahala. Baik. Kita doa tandas, kita mohon keampunan daripada Allah tu. Kemudian kita puji Allah kerana telah menyelamatkan kita daripada perkara yang menyakiti dan perkara yang tak elok. Dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja. Istinja ni kita bersihkan aja lah. Itu sebelum engkau qada hajat.
sediakan barang-barang. Kalau kita sekarang alhamdulillah dah mudah, ada air. Lepas tu kalau nak nampak lebih tambahan bersih lagi, ada sabun. Dan jangan kau beristinja dengan air di tempat qada. Dan hendaklah kau beristinja melawaskannya daripada air kencing dengan cara engkau berdiam-diam dan melalukan jari di bawah kemaluanmu 3 kali. Jadi sebelum kita basuh air terus, pastikan kita kita istibra'. Istibra' ini kita melawaskan, pasti memang confirm tak ada najis dah. Ini terutamanya orang lelaki, sebab alat sulit atau kemaluan dia tadi tu berbeza dengan wanita. Orang lelaki kena istibra'. Pastikan supaya nak bagi yakin sungguh najis tak keluar lagi selepas dia bangkit daripada dia buat qada hajat tadi, ataupun dia buang air kecil. Sama ada berdiam-diam 3 kali. Tu bukan sekadar tekak, tapi biar rasa kat perut. 3 kali, ataupun dia melalukan pada kemaluan dia itu jari, daripada pangkal ke hujung, dengan antara teknik dia, kita gunakan ibu jari ni dengan ni kita lalukan. Ni contoh lalukan. Supaya apa? Supaya nak pastikan bila kita bangkit nanti, ini khusus untuk kaum lelaki, tidak ada lagi rupa-rupanya tanpa kita sedar ada najis yang di hujung kepala zakar, ataupun dipanggil hasyafah. Hujung kepala zakar tu tiba keluar najis. Bimbang. Kerana apa? Kerana ada peristiwa dalam satu hadis yang mana 2 kubur yang Nabi letakkan daun pelepah tamar. Bila ditanya sahabat kenapa, Nabi kata, aku dengar orang menjerit-jerit diazab dalam kubur tersebut. Satu, kerana dia tidak istibra', tidak memastikan betul-betul sewaktu dia setelah menunaikan hajat dia, sama ada buat air kecil terutamanya, dia tidak bersihkan. Yang kedua, kubur yang kedua sebab dia adu domba. Jadi minta sangat kaum lelaki, kadang-kadang kita masuk ke tandas awam, ada tempat kencing berdiri, elakkan. Kerana dibimbangi tidak istibra' dengan baik. Yang kedua, kalau kita kencing berdiri, takut ada air kencing tadi tu kan, kita kencing ke situ, takut tanpa ada yang kita sedar, dia tempias kepada pakaian kita pula. Pakaian kita tu pula tu nanti buat semayang, maka tak sah dalam keadaan pakaian bernajis. Maka elakkan. Dan jika engkau mahu beristinja sedangkan engkau berada di tengah padang, yakni tak ada air lah, maka hendaklah engkau mencari di tempat padang yang luas. Maka cari tempat yang jauh daripada pandangan orang ramai. Jangan sampai kita tak ada sifat malu. Tak kisah, supaya tidak tercium baunya dan tidak didengar bunyi. Dan hendaklah engkau menghadap kepada sesuatu yang dapat engkau jadikan dinding di hadapanmu. Dan janganlah engkau membuka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk. Dan jangan engkau menghadap ke arah kiblat, matahari dan bulan. Kalau di tempat lapang, jangan menghadap kiblat. Tapi kalau tempat yang kita panggil tandas yang tidak besar, yang sempit, dalam keadaan kalau memang dibuat tempatnya menghadap kiblat, pastikan depan kita itu ada satu benda yang dikira hijab ataupun pintunya kita tutup, itu tak mengapa. Tapi sebaik-baiknya binalah tandas yang mana waktu kita qada hajat tidak menghadap kiblat. Sekarang ni rata-ratanya tak ada. Baik. Dan janganlah pula engkau membelakangkan yang demikian. Menghadap tak boleh, membelakangkan tak boleh. Pastikan jangan tadi. Dan janganlah engkau qada hajat di dalam air yang tenang. Ada nampak kolam. Ada ikan mas, kita pun kencing kat situ. Jangan. Atau di bawah pokok yang berbuah. Jangan. Kerana nanti nak menjijikkan orang. Patut rasa semacam je buah pokok ni. Rupanya bukan siraman air kencing. Jangan. Dan jangan pula di dalam lubang. Takut apa? Takut nanti binatang tadi itu disakiti. Dia keluar dia ngap kita pula. Dan jauhilah daripada kencing di atas tanah yang keras atau di tempat bertiup angin, kerana ditakuti bahawa engkau akan terkena percikan. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ammata adzabil qabri minhu. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah berpunca daripadanya, yakni percikan air najis yang terkena pada kita tanpa kita sedar, maka kita sembahyang kita tidak sah. Baik, hadis riwayat Ad-Darqutni daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hendaklah engkau duduk ketika qada hajat itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri supaya lebih mudah untuk keluar najis. Ini kalau boleh buatlah. Kalau orang ke atas mangkuk tandas tak boleh buat dah. Sebab itu kalau yang boleh buat sunnah, yang mana yang duduk cangkung, tapi cara cangkung tadi tu adalah kita panggil memberatkan kaki kiri. Kaki kiri itu dia macam ke kuda, kaki sebelah kanan ni adalah ni atas sikit. Kemudian tangan kita sebelah kiri tu kita tekan perut kita sebelah kiri ni. Itu cara dia. Dan janganlah engkau kencing di dalam keadaan berdiri kecuali ketika darurah, dan himpunkanlah di dalam istinja itu di antara menggunakan batu boleh diganti dengan kertas tisu dan air. Kalau ada tisu lagi baik.
Kita dah buang apa, dah basuh ataupun dah basuh air, lepas tu kita sapu dengan tisu tadi tu. Dan jikalau engkau hanya mahu menggunakan salah satu di antara dua ini, maka hendaklah engkau memilih untuk menggunakan air. Kalau nak guna satu je, guna air saja. Itu lebih afdal kerana dia lebih mensucikan, lebih menghilangkan kesan najis tersebut. Dan apabila engkau mahu menggunakan batu sahaja, maka carilah 3 biji batu yang suci, yang dapat menyerapkan, menyuci dan mengeringkan najis. Dalam fiqh pun sebut tiga batu. Supaya apa? Kita bersihkan najis tadi tu tidak pada batu yang sama yang dah terkena najis. Kalau batu yang satu besar, dia ada 3 bucu supaya tempat yang berlainan. Itu cara dia. Sekiranya apa? Supaya engkau sapu dengan batu itu akan tempat keluar najis, tidak menyebabkan najis itu merebak ke tempat lain. Dan begitu pula hendaklah engkau sapukan kemaluan dengan 3 kali sapu daripada sebiji batu. Maksudnya, kalau dalam keadaan ada batu-batu, kalau tak, apa-apa sahaja perkara yang kesat dan tidak menyakiti dan mencederakan. Jadi boleh juga tisu, tak ada masalah. Jangan pula ambil duri, nanti kan berdarah. Keluar tandas jalan kangkang. Kenapa? Kemaluan tadi berdarah. Dia benda yang kesat, batu, dan juga dalam apa-apa sahaja perkara yang kesat, yang tidak menyakiti dan bukan daripada makanan. Kalau makanan tak boleh, tulang tak boleh, sebab Nabi tegur, tulang adalah makanan jin, jangan kita sakiti jin. Dan jikalau belum hasil bersih dengan 3 batu, maka hendaklah engkau menyempurnakan istinjakmu dengan 5 batu. Kalau ni dengan dengan 3 tak boleh, maka kita witirkan. Kita bagi ganjil 3, 5, 7 sampailah kita bersih. Atau 7 dengan jadi suci tempat keluar najis itu, dan bilangan batu itu disunatkan ganjil, witir. Dan menyucikan tempat keluar najis itu hukumnya wajib. Dan janganlah engkau beristinjak dengan tangan kanan. Istinjak dengan tangan kiri. Hendaklah engkau membaca doa setelah selesai istinja itu dengan katamu, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik dan peliharalah kemaluanku daripada kejahatan, yakni melakukan zina. Dan hendaklah engkau mengosokkan tanganmu dengan tanah atau dinding atau dengan sabun setelah selesai daripada istinja, supaya najis tadi itu tak berpindah pula kat tangan. Kita bersihkan pula. Kemudian lalu engkau membasuh akan tanganmu itu. Ini adab yang kedua berkenaan dengan kita berada di dalam tandas. Saya kira cukuplah 2 adab tadi itu, sebab kita pun dah baca panjang daripada mukadimah dan juga pendahuluan bagi bahagian yang pertama ni. Nanti insya-Allah kita akan sambung pula adab yang ketiga berkenaan dengan adab-adab berwuduk, mengambil air semayang pada keesokan hari, dan seterusnya ada adab yang berikutnya. Jadi sebagai kesimpulan dia, Imam Ghazali mengingatkan kepada kita akan pentingnya menjaga kepentingan, akan menjaga niat yang betul dan tepat dalam kita menuntut ilmu, supaya ilmu yang kita pelajari tadi itu adalah untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, pentingnya untuk kita beradab zahir dan batin, kerana Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan luar dan dalaman kita. Kita mungkin mampu menipu manusia, tapi kita sama sekali tak akan mampu nak menipu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah masuk adab-adab yang berkaitan dengan ketaatan, bermula dengan bangkit tidur, dan kita dah masuk ke adab juga masuk ke dalam tandas buang qada hajat. Nanti insya-Allah kita akan sambung pada hari adab yang ketiga, adab mengambil wuduk, dan seterusnya untuk kita habiskan satu persatu. Wallahu alam. Minta sama-sama untuk kita like channel YouTube Zuhaili Saiman untuk dapatkan rakaman kuliah sebelum daripada ini dan rakaman kuliah semasa. Dan jangan lupa setiap hari bermula semalam, hari ini dan esok sampailah 23 April pukul 2.15 petang, kita ada sembang-sembang persiapan Ramadan secara santai, hukum hakam berkaitan fiqh puasa dan juga pasal Ramadan dan apa jua yang berkaitan dengannya. Boleh tinggalkan sebarang persoalan dan idea untuk kita bincangkan setiap hari 2 suku. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.